Seperti mana yang umum ketahui, kerajaan telah memperkenalkan beberapa strategi bagi melindungi nyawa dan kehidupan serta merangsang ekonomi. Strategi-strategi tersebut termasuklah pakej-pakej rangsangan ekonomi yang merangkumi pakej prihatin PKS tambahan, penjana dan kita berprihatin bernilai 305 bilion ringgit. Antara pencapaian pakej-pakej ini termasuk membantu 10.6 juta rakyat Malaysia menerima manfaat daripada Bantuan Prihatin Nasional BPN dengan peruntukan bernilai lebih 18 bilion ringgit. Manakala sebanyak 545,000 PKS yang menerima geran khas prihatin dengan peruntukan lebih 2 bilion ringgit. Izinkan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan sekalung penghargaan kepada LHDNM kerana menguruskan BPN dan GKP ini dengan jayanya. Syabas dan tahniah kerana telah berjaya menyediakan sistem dan SOP biarpun dalam masa yang singkat tetapi cekap. I am truly thankful for all your support and dedication. Terima kasih juga kerana bekerjasama rapat dengan efektif dengan agensi laksana. Seperti mana yang diumumkan, laksana berperanan untuk memantau pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ekonomi bagi memastikan rakyat menerima manfaat yang dihasratkan. Kerjasama laksana dan LHDNM yang berpandukan data amatlah mustahak demi kejayaan inisiatif dan pemulihan ekonomi negara. Saudara dan saudari yang dihormati, pelaksanaan pakej-pakej rangsangan dengan cepat, tepat dan bersasar telah memberi impak positif kepada ekonomi negara. Alhamdulillah, bulan November ini terdapat dua berita yang memberangsangkan mengenai pertumbuhan ekonomi negara. Pertama, kadar pengangguran telah menurun sekali lagi kepada 4.6% pada bulan September. Ini adalah penurunan daripada kemuncak 5.3% pada bulan Mei kepada 4.9% pada bulan Jun, 4.7% pada bulan Julai dan Ogos dan kini 4.6%. Kedua, dalam pengumuman KDNK suku ketiga oleh Bank Negara baru-baru ini, Malaysia telah mencatat penguncupan negatif 2.7%. Ini adalah penurunan ketara daripada negatif 17.1% pada suku kedua. Pencapaian KDNK suku ketiga ini adalah yang terbaik di rantau Asia dan juga mengatasi beberapa negara OECD lain. Namun usaha kita belum selesai. Bagi memastikan pertumbuhan ekonomi mencapai kadar 6.5% ke 7.5% yang diunjurkan bagi tahun 2021, kita perlu meningkatkan kecekapan pengurusan. Kita perlu melonjakkan pelaburan di samping memastikan pengurusan kutipan hasil negara yang lebih efektif. Hadirin sekalian, ini membawa saya untuk menyentuh tentang Belanjawan 2021 yang telah saya bentangkan pada 6 November lepas. Belanjawan 2021 adalah kesinambungan prihatin dan penjana dengan bermatlamatkan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Dengan berjumlah 322.5 bilion ringgit, belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara ini adalah jaminan bahawa kerajaan tidak pernah kompromi dalam melindungi rakyat daripada ketidaktentuan COVID-19 ini. Dari sudut percukaian, belanjawan ini telah memperkenalkan pelbagai insentif cukai kepada sektor-sektor impak tinggi, dijangka menarik pelaburan dan lebih banyak penyertaan sekaligus merancakkan industri tersebut dan memberikan hasil kepada negara secara menyeluruh. Pada masa yang sama, Belanjawan 2021 telah terus bertindak sebagai medium mensejahterakan rakyat dan menyokong sektor perniagaan menerusi pengenalan langkah-langkah percukaian yang memberi manfaat kepada golongan sasar. Objektif utama kerajaan untuk meringankan beban kewangan rakyat dalam menghadapi wabak ini telah diterjemahkan melalui pengurangan kadar cukai pendapatan, kenaikan had pelepasan serta perluasan skop pelepasan cukai pendapatan, pengecualian duty setiap transaksi tertentu
dan pemberian galakan cukai kepada syarikat-syarikat secara bersasar. Pengumuman langkah-langkah cukai ini tanpa pengenalan sebarang cukai baharu merupakan antara usaha berterusan kerajaan untuk menstabilkan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pada masa yang sama juga, kerajaan juga melihat kepada usaha memperkemaskan hasil cukai dengan menyentuh shadow economy serta membendung aktiviti penyeludupan produk yang mempunyai kadar cukai tinggi. Pada tahun 2019, shadow economy di negara kita membawa jumlah begitu besar, iaitu sekitar 20% KDNK negara. Dengan menyelaraskan usaha membendung aktiviti shadow economy seperti penyeludupan, sudah tentu membawa manfaat yang tinggi kepada hasil negara dan juga kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan. Hadirin sekalian, merealisasikan agenda kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara tidak akan tercapai jika tiada sumber kewangan yang mencukupi. Sehubungan itu, sebagai pentadbir cukai langsung negara, fungsi serta peranan LHDNM adalah sangat penting bagi memastikan kutipan cukai sentiasa berada di tahap optimum walaupun aktiviti pemungutan dalam situasi pandemik COVID-19 ini begitu mencabar demi mengimbangi kesusahan yang dihadapi oleh peniaga yang terjejas dan tanggungjawab sebagai pentadbir cukai. Pihak kerajaan khususnya Kementerian Kewangan menaruh harapan yang tinggi kepada LHDNM untuk mengutip cukai seperti yang ditetapkan, iaitu RM127 bilion bagi tahun 2020 ini, serta sasaran kutipan cukai langsung LHDNM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM143.9 bilion. Keupayaan LHDNM untuk beroperasi dengan efektif dan berkesan dalam memungut hasil negara sudah pasti akan memudahkan kerajaan untuk merealisasikan agenda pemulihan dan pembangunan negara seperti yang digariskan dalam Belanjawan 2021 dan RMK ke-12. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua warga kerja LHDNM untuk terus melaksanakan tugas bagi memastikan kerajaan mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai perbelanjaan negara.